So gang, ini adalah first time Sony ZV-1 saya jatuh. Dan waktu tu saya letak saya punya wireless mic tau. And then wireless mic saya punya wire tu dah bengkok. Dan saya ingat macam tak ada benda lah. Sebab bila saya connect balik okey je sebenarnya. But bila saya test saya dapati orang kata apa, ground noise. Maksudnya kadang macam bunyi aircon tu kan, dia makin naik. And then sensitivity pada saya punya, contoh macam wireless mic saya pakai ni kan, puh, dia dah macam sangat-sangat rendah lah sensitivity dia. So setakat ni bila saya refer kedai third party, mereka kata mereka tak boleh buat lah untuk model Sony. Ya, sayang gila. Tak apalah, saya along the way saya akan cerita lah macam mana dia punya kronologinya berlaku. Sebab saya nak kena pergi Sony Service Center dekat The Curve, which is daripada Kajang ni dalam 40 minit lah. So kejadian dia lebih kepada saya nak shoot satu konten ni, which is saya dah lama gila tak shoot konten berkenaan dengan tutorial. Saya nak shoot berkenaan dengan boleh ke kita nak connect kata apa, daripada laptop kita ke TV. Sebab ramai gila request benda ni 2 tahun lepas. So saya anggap benda tu hutang dan saya finally buat. Tapi saya kekangan saya kena ada 2 kamera, which is satu kamera saya terpaksa pinjam daripada kawan saya lah, Faizi. And then bila saya set up, saya kena keluar rumah sikit for sure lah. Sebab takkan saya nak tunjuk keadaan rumah saya sangat teruk kan, korang pun tak lalu nak tengok. So saya kemas rumah dulu, bersihkan ni, bersihkan tu. Dan saya pacak saya punya kamera sendiri, tripod sendiri. Ada sekali tu saya nak alihkan tau, sebab saya kena set up sebelah menyebelah laptop saya dan juga TV saya tu. Sekali saya tak perasan waktu saya nak alihkan meja tu, saya terlanggar Sony ZV-1 sekali dengan tripod. So waktu tu macam bila saya langgar tu saya tak perasan tau. Sebab nak cakap ringannya Sony ZV-1 sampai tahap kau ni kan sibuk tu. Sampai tahap bila Cik Gulan terlanggar Sony ZV-1, saya langsung tak sedar saya terlanggar Sony ZV-1 tau. So ya, so the rest history lah. So sekarang ni saya nak tengok boleh ke tak nak hantar repair satu. Dan yang kedua saya nak tahulah berapa daripada segi harga dia semualah. What the heck is going on? Saya jarang datang KL, so saya tak tahu. Dia remark kat sini, kalau let's say below than your budget, then usually diorang akan direct repair. Kalau over than your budget, then diorang akan call beritahu berapa cost repair. So far ada budget 500? Saya letak kat sini. Oh, tapi tak sure lagi dalam masa 5 hari tu akan siap lah. Betul. Dia kata dia lebih kurang dalam 5 hari dia akan contact lah sama ada nak proceed untuk baiki ke tak. Dan dia tanya juga budget tu berapa kan. So saya buat budget dalam 500 lah. Kalau benda tu boleh capai budget 500, so dia akan buat terus. Tapi kalau macam budget tu lebih, dia akan tanya dulu lah nak buat ataupun tak. Sebab masalah tu kalau baiki sampai 1,500, 2,000 kan. Kalau macam tu baik saya gunakan beli satu lagi Sony ZV-1 kan. Itu sebenarnya kelemahan lah kalau you guys buat YouTube dan tak ada team untuk buat sebenarnya kan. Sebab lagi-lagi workload yang saya buat tadi sebenarnya memerlukan at least dua orang lah. Sebab dia gunakan 2 kamera. Basically bila korang gunakan 2 kamera dan korang pula yang nak kena cakap, korang pula nak kena set the kamera, korang pula yang nak kena jaga skrip, jaga tempat, itu yang saya macam tak sempat nak fikir lah. So sampai tahap macam kita tak nak tengok belakang pun dah tak ingat tau. So dekat situ macam sebenarnya is tak bagus lah sebenarnya kalau you guys nak ceritakan something yang technical tapi korang buat semua benda ni. So sebenarnya dia lagi cantik kalau macam ada staff ataupun ada orang yang you guys upah untuk set up nak shoot content tu lah kan. But jadi again, saya tak salahkan diri saya jugalah sebab ianya masih lagi memerlukan kata apa, cost in a way. Dan content yang saya nak buat tu sebenarnya quite simple dan dia agak experimental tau. Maksudnya tak ada skrip, memang tak ada skrip langsung. Saya duk fikir dalam kepala otak saya macam saya nak buat sekian. So arahan dia quite random. So macam mana saya nak bekerja sama dengan orang kalau arahan saya random, dia macam susah sikit tau. Plus saya shoot pula dekat rumah, so ada barang-barang sensitif dalam rumah and what not. So kalau kita welcome orang luar datang ke bilik kita, jadi apa pula kan. But jadi kan itulah dia. Saya jadi sedih sebab Sony ZV-1 tu dah jadi orang kata apa, devices untuk mata pencarian saya lah kan. Untuk buat duit tepi, untuk communicate dengan you guys. Boleh nak rakam macam sekarang, boleh je, tapi mungkin like quality tu compromise. Lagi-lagi kepada job-job yang saya nak kena buat lah, macam review produk contoh kan, review laptop kan, review sponsor Asus contoh. So benda-benda macam tu dia affected lah. Sebab kalau boleh saya nak ada satu kamera yang bila orang tengok dia nampaklah professional. Okay, tak adalah nak cakap smartphone tu tak professional, but yet again saya risau macam
klien kata oh quality not up to par. So lagi-lagi pula saya shoot konten-konten Dr. Ram Zubir guna Sony ZV-1 yang memang memerlukan audio. So macam dalam banyak-banyak benda yang rosak adalah audio. So benda tu saya macam tu yang macam cepat-cepat saya nak baiki tu, sebab kalau audio tu rosak, macam mana saya nak buat kerja kan untuk Dr. Ram Zubir kan. Dan benda tu pun saya dah maklumkan kepada Dr. Ram Zubir lah kan, sebab kalau saya tak beritahu ni bulan tiba-tiba nak syuting, tiba-tiba nak guna audio, tak boleh. Bukanlah tak boleh jawab dia sebenarnya boleh je sebenarnya. Contoh saya rakam visual dekat Sony ZV-1, which is so far visual macam okey. Apa yang saya boleh buat adalah saya gunakan smartphone di sekarang ni kan, so kita boleh connect dengan wireless mic, which is masih lagi okey lah. But yet again leceh lah, faham tak leceh? Sebab kita ni one man production tau. Saya dalam shooting Dr. Ram Zubir, biasanya saya yang orang kata shoot, yelah cater all this technical what not. So dekat situ lah kot yang menjadi satu kekangan. Dan orang kata apa, kalau lah bajet tu lebih daripada mainan 6. So kalau lah orang kata apa, bajet dia lebih daripada 1,500 ataupun 2,000, saya kan mungkin nak beli kamera baru. Saya duk intai-intai jugalah kamera, but yet again kamera yang saya nak beli tu masih lagi belum keluar. Entah-entah ada, entah-entah tak ada kan. Contohnya saya Dr. fikir nak beli Sony ZV-2, bukan Sony ZV-E10, bukan, Sony ZV-2. Mungkin lah macam next generation, dan saya target tahun ni dia keluar. Disebabkan orang kata masalah supply chain microchip tu belum settle lagi. So saya mungkin rasa tahun depan lah kot, 2023 baru Sony ZV-2 tu keluar, dan saya akan gunakan Sony ZV-1 yang rosak ini sebagai secondary camera lah. Banyak lagi tak ada. Takkan saya nak beli Sony ZV-E10, sebab saya tak berapa nak puas hati sangat lah dengan Sony ZV-E10. Dah lah harga sekarang mahal, harga dah dekat orang kata apa body second hand full frame. Tak berbaloi untuk saya beli kamera tu sekarang. Kalau tak, dia akan jadi like double spending tau. So alamak, dilema je lah gua. Dah lah sekarang ni kereta aku pun tengah buat problem kan. So itu orang kata ujian lah saya cakap.